dicatat semalam. Klinik bergerak semasa PKP santuni penduduk yang sukar ke hospital. Usaha cegah penularan pandemik COVID-19 di kawasan Bandaraya, aktiviti Nyakuman diteruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Emran Azmi Rosli dalam berita Sabah FM. Satu kes positif baharu COVID-19 direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 313 kes. Kes baharu itu dilaporkan di daerah Lahad Datu, menjadikan jumlah terkini kes positif COVID-19 di daerah itu 43 kes. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, seramai 5 pesakit sembuh dan discharge dari hospital. Ia menjadikan jumlah pesakit yang telah sembuh serta discharge seramai 217 orang, 92 orang pula masih dirawat, termasuk 7 kes dirawat semula. Sehingga kini sebanyak 4 kematian akibat COVID-19 dicatat di negeri ini, iaitu 1 di Tawau, 2 di Kota Kinabalu dan 1 lagi di Tambunan. Sementara itu, Papar dan Punak yang masing-masing mencatat 4 dan 8 kes kini direkodkan sebagai daerah baru yang mencatatkan semua pesakit sembuh. Selain itu, 3 daerah lain yang turut merekodkan semua pesakit sembuh COVID-19 ialah Tambunan, Sipitang dan Semporna. 3 daerah diisytihar sebagai zon merah iaitu Tawau, Kota Kinabalu dan Lahad Datu. Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO My Fund Action dengan kerjasama Kesihatan Jantung Malaysia, MyHeart dan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS Likas melaksanakan program klinik bergerak di kawasan perkampungan sekitar Kota Kinabalu. Program tersebut membolehkan penduduk membuat pemeriksaan kesihatan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ahli Jawatan Kuasa Operasi My Fund Action Farah Hazimah Abdul Jaid berkata, melalui klinik bergerak itu, doktor akan dibawa ke rumah penduduk khususnya golongan asnaf untuk memberi nasihat kesihatan dan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan kepada ibu dan anak-anak. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program klinik bergerak di Manggatal. Sementara itu, Pegawai Perubatan HWKKS Dr. Putri Aniasatun Nadia Husin berkata, beliau berbangga kerana dapat membantu penduduk yang tidak dapat pergi ke hospital untuk mendapatkan khidmat nasihat kesihatan yang diperlukan semasa PKP. Lebih 20 keluarga dari Manggatal, Inanam dan Alam Mesra mendapat manfaat daripada perkhidmatan tersebut. Turut disampaikan bantuan berupa barangan keperluan harian kanak-kanak, makanan dan minuman kepada golongan yang memerlukan sumbangan My Fund Action. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK giat menjalankan kerja-kerja nyahkuman dan pembersihan di kawasan bangunan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nordin Siman menjelaskan, kerja-kerja nyahkuman dan pembersihan itu dimulakan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac lalu dan akan berterusan sehingga 12 Mei ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau kerja-kerja disinfeksi dan pembersihan di Pasar Besar Kota Kinabalu. Katanya, kerja-kerja pembersihan dan nyahkuman dilakukan di pelbagai lokasi sekitar Pasar Awam, masjid, surau dan bangunan kerajaan seliaan di PKK. Menurut Datuk Nordin, sehingga kini sebanyak 102 operasi nyahkuman dijalankan dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Seramai 26 anggota penguatkuasa di PKK terlibat dalam kerja-kerja disinfeksi dan pembersihan di kawasan bangunan milik di PKK tersebut. Berita ini disiarkan
seperti pemunggahan buah tandan, segar, kelapa sawit serta 2 jeti bagi pengendalian petroleum dan gas. Menurut Datuk Safar, Kerajaan Negeri turut bersetuju membenarkan 33 syarikat kilang baja berlesen meneruskan operasi untuk memenuhi keperluan tempatan dan bukan bagi tujuan ekspor. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah (MAFI) semalam melancarkan pertandingan sokong produk Sabah, Sabah Bespa bagi membantu orang ramai mengisi masa lapang sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menterinya Datuk Jun Swong berkata, pertandingan itu juga bertujuan mencungkil bakat dalam kalangan penduduk Sabah sekaligus mempromosi produk keluaran negeri ini melalui media sosial. Katanya, mereka yang berminat menyertai pertandingan itu hanya perlu merakam video pendek berdurasi kurang daripada 2 minit. Ia perlu memaparkan promosi atau aktiviti memasak apa-apa sahaja masakan sayur-sayuran atau buah-buahan dengan slogan sokong produk Sabah, Sabah Bespa di akhir video. Menurut Datuk Jun Swong, dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, 4 pemenang mingguan daripada 4 kategori akan dipilih dan diumum secara langsung melalui Facebook pada pukul 1 petang setiap Khamis sehingga PKP tamat. Pemenang bagi setiap kategori akan menerima RM100. 4 kategori dipertandingkan iaitu video promosi produk Sabah paling kreatif, video promosi produk Sabah paling popular, video memasak produk Sabah paling kreatif serta video memasak produk Sabah paling popular. Video pertandingan perlu dihantar ke laman facebook.com Palang Jun Swong Sabah. Sekumpulan pensyarah dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan serta Fakulti Komputeran dan Informatik Universiti Malaysia Sabah UMS membangunkan sebuah aplikasi web dinamakan UMS Shields. Ia sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi penularan wabak COVID-19 di universiti berkenaan. Ketua projek UMS Shields, Dr. Fatimah Ahmadi berkata, aplikasi tersebut merupakan sebuah sistem pemerkasaan dan surveilan penyakit yang berlandaskan pada konsep Smart Health dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan. Penggunaan aplikasi itu mampu memudahkan proses saringan kesihatan. Pelajar akan melakukan penilaian diri melalui aplikasi itu, manakala kaki tangan kesihatan menyaring suhu badan pelajar serta melakukan pensampelan swab. Pelajar yang dikesan berisiko tinggi dijangkiti wabak COVID-19 akan diperiksa lebih lanjut. Jika perlu, mereka akan dikuarantin mengikut prosedur operasi standard Pusat Kesihatan UMS. Dr. Fatimah menyatakan demikian dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Aplikasi UMS Shields mempunyai 3 modul khusus melibatkan instrumen saringan kesihatan, instrumen penilaian risiko bagi menentukan kebarangkalian dijangkiti COVID-19 dan instrumen pemantauan kesihatan bagi mereka yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi dijangkiti wabak itu. Kementerian Belia dan Sukan